Okey, baik. Assalamualaikum. Ah, Kalau dengar dalam Facebook, saya pasti dalam Zoom dengar. Kalau dalam Facebook saya tak pastilah dengar ke tak. So, siapa-siapa dalam Facebook tu boleh komen kat dalam tu. Saya dalam phone saya pun. Siapa yang komen, beritahu dah ada suara ke tak. Okey, baik. So, Alhamdulillah dengar. Saya pun dengar. Okey, baik. So, Alhamdulillah kita dapat lagi bersama untuk kuliah awal pada bulan Februari 2022. Alhamdulillah, saya doakan semoga sihat walafiat. Alhamdulillah. Banyak Alhamdulillah. Saya Hakim mengalu-alukan lah kedatangan semua yang berada semua yang ada boleh share, like ataupun subscribe tak ada, share je. Share kepada rakan-rakan pasal kuliah ni. Kuliah pada hari ini kuliah yang bertajuk bila halal jiwa tenang. Faham lah maksud dia bila halal jiwa tenang ni. Dia bila kita dah kahwin apa semua ni kan, macam okay, Alhamdulillah dah kahwin lah. So happy pun happy, tenang pun tenang. Okay. So tidak melengahkan masa, aku nak perkenalkan kita punya penceramah kita pada hari ini, iaitu Ustazah Dai Adnin. Ustazah Dai Adnin, dia dulu da'i di musim ke berapa? Azhar Kaspi. Musim kelima. Okay. So ini Ustazah banyak pengalaman pendidikan lah, daripada Universiti Sains Malaysia, Sains Islam Malaysia, sehingga Institut Al-Quran Terengganu. So okay, baik, balik. Daripada Institut Al-Quran Terengganu pergi ke Universiti Sains Islam Malaysia. Okay, so hari ni kita nak ambil masa banyak lagi. Kita nak serahkan kepada Ustazah Dai Adnin lah, untuk cakap lagi berkenaan tajuk kita pada hari ini. Silakan. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Recording stop. Recording in progress. Ribuan terima kasih yang saya hormati kita punya moderator pada hari ini, saudara Hakim daripada Madah Holding sendiri. Alhamdulillah hari ini dapat sama-sama kita berkumpul dalam kuliah awal, ya, pada 10 Februari 2022. Alhamdulillah, walaupun dunia mengalami COVID-19 kan, kita diuji dengan COVID-19. Namun walaupun Allah uji kita dengan COVID-19, ia bukanlah satu penghalang kepada kita untuk kita meneruskan majlis ini. Allah hadiahkan idea-idea kepada para penganjur ni untuk menganjurkan majlis ilmu di platform-platform yang ada pada kita. Dan Alhamdulillah, Allah kurniakan kita satu nikmat, Allah kurniakan kita satu rezeki yang sangat besar, iaitu rezeki hari seterusnya untuk kita terus hidup dan kita menimba ilmu walaupun kita tidak masuk ke dalam kuliah, kita tidak masuk ke dalam bilik darjah, kita tidak masuk ke dalam dewan kuliah di universiti, tapi sepanjang perjalanan kehidupan kita adalah ilmu. Ya, kita berjalan hari ini, sekeliling kita tengok adalah ilmu. Contohnya tengah-tengah berjalan, kita nampak orang buang sampah mengata-ngata. Ya, apa yang kita buat? Ilmu untuk kita tidak mencontohi perkara tersebut. Itu satu ilmu. Jadi kehidupan kita ni adalah tidaklah
terus menuntut ilmu. Jadi hari ini Allah kurniakan kita satu rezeki untuk berada dalam majlis ilmu. Dan hari ini saya berhajat untuk berkongsi sedikit sebanyak apa yang saya ada. InsyaAllah dapat kita praktikkan yang mana yang tidak baik itu kita jadikan sebagai satu teladan. Baik. Alhamdulillah. Saya hari ini saya rasa sangat bersyukur kerana setiap hari, ya, kalau dulu kita ada media sosial tapi tidaklah seaktif hari ini. Tapi hari ini kita dengar satu persatu kematian. Dan hari ini saya digempakan dengan suami sahabat saya sendiri. Jadi bila melihat keadaan itu, beliau meninggal dalam keadaan yang tiba-tiba sahaja pengsan dan terus meninggal dunia. Bermakna kematian itu tanpa notis. Allah tak bagi kita notis dulu. Ya Allah kata, notis sebulan awal, nanti sebulan akan datang, nyawa kamu akan ditarik balik. Allah tak bagi kita notis tersebut. Ya? Tetapi kalau kita dalam konteks bekerja, kita nak berhenti kerja, kita kena bagi notis kan. Bagi notis ataupun kita akan diberhentikan, majikan kita akan bagi notis pada kita dan sebagainya. Kita ada notis, bermaksud kita ada ruang untuk kita bersedia. Majikan pun ada ruang untuk mereka bersedia untuk mengambil pekerja baru. Tetapi kematian tidak. Ya, kematian tidak. Allah nak ambil bila-bila Allah boleh ambil. Dan Allah takkan satu saat pun terlambat, ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Kan takkan terlambat satu pun, sesaat pun tak akan terlambat. Maka alhamdulillah hari ini Allah bagi peringatan pada kita dengan ujian yang Allah bagi, dan kita teruskan lagi dengan majlis ilmu untuk kita terus top up kita punya ilmu untuk kita terus berada dalam keadaan yang kita inginkan bila kita meninggal dunia. Alhamdulillah, bila kita masuk pada tajuk hari ini iaitu bila halal jiwa tenang. Itu tajuk kita pada hari ini. Perkara pertama yang saya lihat bila saya dapat tajuk ni, saya tanya kepada penganjur, adakah ada konteks yang spesifik yang diinginkan oleh penganjur sendirilah. Sebab bila halal jiwa tenang, satu perkara yang sangat subjektif kalau kita tengok. Halal ni satu perkara yang luas. Halal dari segi apa tu? Dia ada halal dari segi perkahwinan, dari segi pemakanan, dari segi perbuatan, kan? Itu konteks halal satu perkara yang sangat besar. Tapi kita lihat konsep halal dalam Islam. Apa yang disebutkan halal dalam Islam? Halal ini adanya di dalam Islam untuk menjaga kemaslahatan ummah daripada kemudaratan dari sudut rohani dan jasmani. Rohani kita punya hati, kan? Kita punya dalaman, spiritual. Jasmani kita punya luaran. Ya. Halal itu satu perkara yang sangat penting untuk kita punya dalaman dan kita punya luaran. Besarnya konsep halal ini di dalam Islam. Ya, bahkan perkataan halal ini akan menentukan setiap keberkatan dalam hidup kita, setiap perjalanan dalam hidup kita. Bahkan bukan sahaja kehidupan dunia, tapi kehidupan akhirat juga menentukan, memainkan peranan dalam konteks halal ini. Baik. Bila kita sebut halal, itu yang saya seperti moderator kita sebut tadi kan, saudara Hakim sebut tentang perkahwinan. Ya. Halal dalam perkahwinan, betul. Ya, macam-macam berlaku hari ini. Nanti saya akan ceritakan senario yang berlaku pada hari ini dalam konsep halal ini. Okey. Sebelum tu, saya suka untuk mendekatkan kita semua dengan satu hadis Nabi SAW. Yang mana hadis ini disebutkan di dalam hadis 40. Biasa kita dengar kan hadis 40. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang mana hadis ini adalah hadis yang ke-6. Siapa ada buku kitab hadis 40 tu boleh buka. Okey. Hadisnya berbunyi, An Abi Abdullah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma. Qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه بخاري والمسلم. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud hadis ini dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat, yakni sama-sama yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka siapa yang takut terhadap syubhat bererti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Baik, saya berhenti sampai situ dulu untuk mafhum. Kita lihat dulu yang pertama, Nabi menyebutkan bahawa yang halal itu jelas. Contohnya yang halal itu jelas apa? Yang halal itu sebagai contoh kita tengok kita makan makanan, kan? Makanan yang tidak berunsurkan perkara yang haram. Contoh kita makan, contoh kita menutup aurat, yang halal itu jelas. Perkahwinan itu halal di sisi Islam, maka jelas. Yang haram itu juga jelas. Ya, Allah menyebutkan makanan-makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran banyak. Ya, Allah sebut maitah, bangkai, adam kita panggil darah, adam, walahmul khinzir, dan daging khinzir. Maka perkara itu sangat jelas. Direct Allah menyatakan di dalam Al-Quran direct. Dan di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat, yakni samar-samar. Kalau kita panggil hari ini syubhah kan, biasa kita dengar syubhah. Perkara yang sama-sama. Okey, perkara yang sama-sama ni macam mana? Perkara yang sama-sama ni saya bagi contoh. Contohnya kita pergi satu kedai makan. Kedai makan tu ada jual arak. Contoh. Tetapi kedai makan tu makanannya halal. Makanannya yang dikatakan halal, contohnya makanan dijamin halal. Tetapi kedai itu menjual arak. Maka bila kita tanya dalam makanan ni ada letak arak tak? Dia pun cakap tak ada letak. Okey. Tapi waktu tu kita rasa betul ke tak letak? Sebab kedai dia jual arak. Maka di situlah timbulnya syubhah. Was-was sama-sama kan, kita rasa sama-sama. Betul ke? Betul tak betul? Betul tak betul? Maka dalam hal ini yang tidak diketahui oleh banyak orang, maka siapa yang takut terhadap syubhat bererti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Maksudnya bila kita dah tahu keadaan tu, kita pun rasa betul ke tidak, entah ya entah tak, ni tak letak, tiba-tiba letak walaupun satu titik. Maka kita pun rasa sama-sama kita rasa syubhah perkara itu, maka kita tinggalkan. Kerana apa yang disebutkan dalam hadis ini, orang yang meninggalkan perkara syubhah adalah orang yang menyelamatkan agamanya dan kehormatan diri. Kerana apa? Kerana perkara syubhah ini akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan, membawa kita lebih kepada perkara yang diharamkan berbanding perkara yang dihalalkan. Ya, sebagai contoh, kalau kita makan juga makanan tadi, okay, kita rasa dia cakap dia tak letak arak ni, tiba-tiba sebenarnya dia letak arak, maka yang pergi kepada haram, perkara yang diharamkan. Maka sebab itu Nabi menyebutkan di dalam hadis ini, sesiapa yang meninggalkan syubhat ini, mereka menjaga kehormatan dirinya dan yang penting kehormatan. Seterusnya, sebagaimana pengembala yang mengembala
kegembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahawa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Setiap raja memiliki larangannya. Kalau kita kat dunia ni, setiap raja ada pantang larangnya. Ya. Kalau yang ni raja murka, yang ni raja sebagainya, banyak. Tetapi Allah adalah raja segala raja. Allah adalah Tuhan kita, raja mulk yang memiliki sekalian alam. Bahkan apa yang kita tak tahu kat dunia ni pun semua Allah yang memilikinya. Dan Allah juga ada larangan yang tersendiri. Larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahawa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Ia adalah hati. Maka apa yang disebutkan dalam hadis ini, ada satu perkara yang ada dalam diri kita, baiknya perkara itu, maka baiklah keseluruhannya. Keseluruhan diri kita, kehidupan kita, agama kita. Buruknya perkara ini, maka kita akan sentiasa resah, gelisah, tak tentu hala, rasa macam diri tak tenang dan sebagainya. Iaitu hati. Kan? Kalau kita sebut jiwa yang tenang, itu berkait rapat dengan hati. Jiwa ni bahasa kita kan, jiwa. Bahasa kalau kita tengok dalam Dewan Bahasa dan Pustaka pun perkataan jiwa tu ada. Tapi yang kita lihat dalam hadis ini adalah hati, ya. Ia bersangkut paut dengan hati. Hati adalah satu perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, ya. Sebab hati ini yang menentukan perjalanan kehidupan kita yang bagaimana yang kita pilih. Sebab tu disebutkan bila halal jiwa tenang. Yang nanti saya akan masuk bab halal apa yang perlu kita jaga. Tapi jiwa yang tenang ini, jiwa yang tenang yang bagaimana? Jiwa yang kita nak bila kita bangun tidur, kita melihat dunia, yang kita boleh kata kita bersedia untuk menghadapi segala ujian yang Allah bagi hari ini. Kita bersedia. Ya Allah, hari ini aku bangun dalam keadaan yang tenang. Terima kasih, Alhamdulillah. Kau hadirkan lagi satu hari untuk aku bertaubat, untuk aku menyeimbangi dunia dan akhiratku, untuk aku kelak semua saham akhiratku hari ini. Ya, sebab esok belum tentu kita hidup. Hari ini pun kita tak tahu kita hidup sampai bila. Pagi saja ke, petang ke, sampai malam atau sebagainya, kita tak tahu. Maka dari situ kita lihat hati ini sangat berkait rapat. Kalau kita bangun tidur dalam keadaan hati kita pun bercelaru, marah kat orang semalam pun tak hilang lagi, macam mana kita nak bangun tidur dalam keadaan yang kita redha, dalam keadaan yang kita rasa bersedia untuk menghadapi apa je ujian. Ya, sebab apa? Sebab apa saya petik ujian? Sebab dalam hidup kita ni seharian tak pernah tak ada ujian. Bahkan ujian sakit kepala pun ujian. Tengah-tengah buat kerja, pening kepala pun ujian. Kadang ujian tu untuk diri kita, bukannya bersangkut, tak semestinya bersangkut paut dengan orang. Diri kita sendiri. Kadang-kadang tengah-tengah jalan tersepak meja. Ujian untuk diri kita sendiri. Itu belum lagi yang masuk jumpa rakan sekerja yang macam ni, jumpa rakan sekerja yang macam tu kan. Bila dah submit kerja, bos tengok pula kerja kena reject, kena buat balik dan sebagainya. Itu kita lihat. Itu dunia pekerjaan. Belum lagi dunia pembelajaran, ya. Kalau student-student hari ni, itu belum lagi dunia perkahwinan. Bangun tidur, nak bagi isteri, nak siapkan makanan suami dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan bukan terpaksa. Itu belum lagi suami nak keluar dengan hati yang redha, dengan hati yang, ya Allah, aku keluar ni untuk mencari nafkah untuk isteri dan anak-anak. Ya. Semuanya berpunca daripada hati yang tenang. Daripada hati. Sebab itu pentingnya hati ni, kita lihat ada satu je titik hitam, maka ia boleh mencelarukan emosi kita sendiri. Kita bila emosi kita nak marah. Ya, ada orang pandai kawal emosi, pandailah kawal. Tetapi ada orang bila dia beremosi, hati tak tenteram, beremosi, orang lain terganggu. Yang bolehlah dia yang emosi, dia marah orang lain. Orang lain tak pasal-pasal kena marah kan.
dia yang lupa istighfar, dia yang tak tenang, dia yang membuat sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah, tapi dia bersangkut pautkan hati yang tidak tenang itu kepada orang. Sebab tu pentingnya di dalam hadis, lihat betapa Nabi menitik beratkan tentang hati ini. Sampaikan disebut dalam hadis ya. Disebut bagaimana penjagaannya. Kita baik luaran, kita boleh kawal emosi, kita tenang dalam keadaan setiap perkara, hati kita pun akan tenang. Jiwa luaran kita pun akan baik. Setiap langkah kita akan baik. Kalau kita gundah gulana, kita hari-hari pergi kerja memang untuk cari pasal je dengan orang. Memang niat dari awal lah. Memang kalau masuk kerja ni memang siap lah ni, siap lah orang tu, siap lah orang tu. Kalau niat kita dari awal juga macam tu, maka kita pun kita tak dapat kenakan orang-orang ni, kita rasa gelisah. Tak dapat ni hari ni kenakan orang ni, maka kita pun rasa gelisah. Jadi tak tenang dalam keadaan itu. Sebab itu kita lihat hadis ini, hadis yang ke-6 di dalam kitab hadis 40. Boleh lihat siapa-siapa yang ada kitab ni lepas ni. Bermaksud hadis ini menentukan bahawa halal dan haram itu berkait rapat dengan hati, berkait rapat dengan jiwa. Ya, kalau halal dan haram ini kita letak ke tepi dalam kehidupan kita, percayalah bahawa hati kita akan terganggu. Terganggu yang macam mana? Terganggu seperti mana yang kita tidak inginkan. Percayalah, wallahu a'lam. Memang banyak yang kita dah dapat lah tadi. So memang halal tu memang mana pun jelas. Sorry Hakim, memang nampak daripada perspektif bila orang cakap halal ni orang nampak kahwin lah. So kita kena lihat juga daripada aspek aspek pemakanan, pekerjaan yang kita buat ni halal apa semua. Betul apa yang Ustazah kata tadi tu. Okay, so baik, sementara kita nak bagi Ustazah rehat dalam masa 5 minit. Siapa yang ada dekat dalam Facebook ataupun dekat dalam Zoom, yang Zoom boleh share lah kepada selalu kita ada para pewakaf lah yang mai tengok kan. Tapi siapa yang duk tengok dekat Zoom Facebook, minta maaf, tu boleh share, like, komen, tak pun boleh tag kawan-kawan yang duk ada, kawan-kawan yang sekarang duk main game ke apa ke, tag mereka bagi mereka masuk tengok kuliah ni. InsyaAllah mereka boleh mendapat pahala bersama anda lah, invest untuk masa akan datang. Okay, so sementara kita rehat minit ni, Aki nak kenalkan lah, kini kita company Mandah Holdings Sdn Bhd. Mandah Holdings Sdn Bhd, kita ada dua produk, iaitu Wakaf Quran Malaysia dan juga Ustaz Manar. Wakaf Quran Malaysia ni dengan nama dia lah Wakaf Quran. So siapa-siapa yang ada keluarga yang telah pergi ataupun masih ada pun tak apa, boleh nak wakaf Quran atas nama mereka, sila klik di Facebook kami, message ke pegawai wakaf tu. InsyaAllah pegawai wakaf akan direct dengan anda. So untuk Ustaz Manar pula, kami bersedia, ini inisiatif lah daripada Mandah Holding untuk memudahkan siapa-siapa yang nak baca Al-Quran, boleh WhatsApp tu kat Ustaz Manar kita, Ustaz Manar daripada Mandah Holding. Dia buka-buka, dia akan reply, okey bacaan tak betul apa semua, dia boleh tegur on the spot. So kita WhatsApp ni daripada kita duk sembang, tak pakai untuk sepenuh kalau lah macam kita nak guna juga untuk buat pahala guna WhatsApp ni. So kita boleh guna untuk Ustaz Manar. Lepas tu kita pun ada set khatam Quran, program khatam Quran. So ni dah Ramadan pula nak main dah. So kita boleh cuba khatam sebelum Ramadan, dan pada masa yang sama waktu Ramadan tu kita boleh khatam juga dengan Ustaz Manar. Okay, insyaAllah. So sementara kita rehat sebentar,
Nanti saya mai balik dalam masa 2 minit. Saya nak tegur ayat saya. Okay, baik Ustazah. Mute kat Zoom pula, mute dekat ni live. Okay, baik. Alhamdulillah, kita balik kembali kepada kuliah kita pada hari ini. Okay, so apa yang kita bincangkan hari ni? Untuk yang tadi sebelum rehat, mereka share laju-laju. Lepas tu kawan dia dah join kan dekat Facebook. Apa yang kita bincangkan hari ni? Hari ni kita sembang pasal bila halal jiwa tenang. So bila halal ni, banyak maksud halal. Makan, minum, kawinan, semua tu. So Ustazah Adnin dah habaq dah tadi. Dah siap bawa keluar hadis lagi. Sebenarnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang tengah-tengah itu syubhat. So bila dia berlaku perkara syubhat ataupun samar-samar ni, kita kalau kita tak pasti ataupun kita rasa samar-samar syubhat, maka kita elakkan. So pergi London ke mana ke, dah tak pasti mai mana sumber pemakanan tu, kita elakkan. Pasal siapa yang meninggalkan perkara syubhat ni, maka dia memelihara agamanya. Betul tak? So tak mau tarik masa Ustazah lama lagi. Kim bagi baliklah kepada Ustazah Adnin. Saudara Hakim, Alhamdulillah. Betul lah tu Saudara Hakim sebut tadi. Nampaknya fokus lah ya. Alhamdulillah. Okey, baik. InsyaAllah kita sambung lagi berkaitan dengan bila halal jiwa tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, yang pertama, bila halal jiwa tenang, saya yakin ya, sebab kalau di usia macam kawan-kawan saya bila baca tajuk ni, terus ingat tentang cinta dan sebagainya. Okay, sebab bila halal, awak nak halalkan saya nak halalkan awak. So menggunakan perkataan halal itu kan. Jadi berkait rapat dengan cinta-cinta itu. Tapi saya nak sentuhkan ada 3 perkara yang perlu kita titik beratkan. Senario yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini berkenaan dengan halal. Ya. Ini adalah sekadar perkongsian apa yang berlaku ya dunia realiti hari ini. Kadang-kadang kita lihat yang halal itu adalah benda yang jelas, betul. Yang halal itu jelas. Yang haram itu jelas. Tetapi kadang-kadang kita cuba menidakkan perkara yang haram. Dan kita cuba tidak membetulkan perkara yang halal. Ya. Contohnya, kalau trending hari ini berkaitan dengan couple lah, itu memang kalau pergi student memang sukalah sebut bab couple ni kan. Ramai yang melihat perkara
halal, haram. Okey, kadang-kadang yang tak apalah keluar berdua-duaan. Saya nak berkenalan sampai sebabnya dah target nak kahwin. Tapi keluar berdua-duaan. Kadang nak kahwin tu perkara yang halal tapi saja dia menyelitkan perkara yang haram dalam sesuatu perkenalan itu, ta'aruf itu. Sedangkan itu ta'aruf baru, belum tentu akan dihalalkan kan. Belum tentu akan menjadi halal dan sebagainya. Jadi itu perkara yang perlu kita titik beratkan. Jangan sampai kita melihat yang haram itu biasa je. Kita halalkan sesuatu yang haram. Ya, niat tidak menghalalkan cara. Itu perkara yang kita sering dengar, tetapi kadang-kadang kita sering lupa tentang perkataan itu. Okey, baik. Yang pertama saya nak sentuh isu makan. Ya, makan makanan yang halal. Kalau kita lihat makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat jelas. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Ya, Allah bagi direct, innama harrama, sesungguhnya apa yang haram. Innama harrama alaikum, ke atas kamu, maitah bangkai, waddam, darah, wa lahmal khinzir, dan daging khinzir. Okey. Yang pertama kita nampak jelas itu adalah makanan yang haram. Tetapi ada juga makanan-makanan yang kita sangkakan ia halal, yang secara fizikalnya, secara umumnya kita lihat perkara itu adalah perkara yang halal. Namun dia datang keadaan yang terkemudian yang menyebabkan perkara itu haram. Ya. Contohnya, ini saya tekankan kepada ketua-ketua keluarga, ya, yang menafkahi anak-anak, yang memberi makan pada isteri, ya, termasuk juga ibu. Kalau ada ibu-ibu yang menanggung anak-anak, ya, yang memberi makan pada anak-anak, bahkan ada ibu-ibu yang memberi juga duit kepada ibu bapa, ya, macam-macam hari ini. Okey. Jadi apa yang perlu kita tekankan, kadang-kadang kita bagi makan anak tu makanan yang halal dah kita rasa. Tapi ada perkara yang perlu kita cek. Contohnya kita makan saya sentuh sikit, ya. Kita makan ayam. Ya, ayam. Kalau ayam dari segi zahirnya kita tengok makan ayam kan halal lah. Kan halal. Tetapi kita perlu ambil kira juga kita beli ayam tu dengan siapa. Yang pertama, kita lihat juga, kita tengok kita tengok kita beli ayam tu dengan siapa. Kalau kita dah tahu keadaan tempat tu yang sembelihnya orang bukan Islam, elakkan untuk membeli. Kadang-kadang benda ni kita tak perasan. Sebab tu kita kena titik beratkan. Kadang-kadang orang lihat orang yang menitik beratkan perkara ini adalah orang yang cerewet. Beli je lah kat mana-mana pun, ayam sama je. Tetapi perkara ini perlu diambil kira. Ya, kalau kita boleh beli dekat kedai Muslim, lebih baik kita beli dekat kedai Muslim. Ya, sebab apa? Sebab status halal. Itu yang kita nak tengok. Kadang-kadang betul kita beli ayam, mungkin cara sembelihan dia, kalau kita tengok cara sembelihan dia, kita kena pastikan adalah sembelihan yang elok. Cumanya kalau kita nak beli contohnya dekat supermarket kan, yang tu ataupun kita nak beli, kita memang tahu orang tu orang Muslim dan sebagainya. Takkanlah kita nak pergi tengok sampai dia sembelih dan sebagainya. Tidak, cumanya kita kena yakin lah. Masa tu kita kena yakin. Jangan pula kita dah tahu, oh ni dia ni memang Muslim tapi dia beli ikut suka hati dia je. Bila sembelih ikut suka hati dia, kita pun beli juga. Itu tanpa menyebutkan sembelih tu tanpa menyebut nama Allah. Bimbang perkara itu dijadi sebagai bangkai. Ya. Ada juga keadaan bangkai ni kita bukan lihat, contohnya maaf saya sebut anjing ke khinzir ke, bukan itu saja. Bangkai ni kadang-kadang lembu pun jadi bangkai kalau salah cara sembelihannya. Ya. Sebab tu perkara ini kita ambil kira. Makanan dari segi pemakanan. Yang hari ini lagi banyak kalau kita tengok, kalau saya berada di Terengganu ni, kafe-kafe kopi yang sangat berleluasa, macam cendawan tumbuh sana sini, tak, memang setiap hari ada je kedai baru yang keluar. Perkara pertama, betul kita nak test semua kopi yang ada dekat sini, tapi kita lihat dulu keadaan
kedai itu yang bagaimana, kita tengok dulu kedai ni, kalau boleh lah kita tengok dulu kedai ni muslim ke tak muslim, bersih ke tak bersih. Itu perkara yang kita harus titik beratkan. Memang dilihat cerewet, tapi makanan ini bila masuk dalam badan kita ia akan jadi darah daging. Ya. Bayangkan kita makan perkara yang kita yang tidak elok, bila masuk dalam darah daging kita ia akan menjadi perangai. Ya. Secara bahasa secara kasarnya dia akan jadi perangai ataupun habit ataupun tabiat. Bila makan perkara yang tidak elok masuk dalam badan kita jadi darah daging, maka tingkah laku yang keluar pun akan tingkah laku yang tak elok. Ini perlu berhati-hati terutamanya kepada ketua keluarga. Ya, cek bila nak bagi makan anak tu memang cek. Kalau hari ni semua benda ada, cek dulu. Cek dulu apa yang boleh memudaratkan, apa yang tak boleh memudaratkan. Dan yang paling penting makanan itu adalah makanan yang halal. Itu belum sentuh lagi bab halal dan tayyiban. Tetapi kita lihat halal dulu secara umumnya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan harta. Harta yang halal. Kenapa nak sentuh? Sedangkan saya ni bekerja, usaha ni nak dapat kereta, nak dapat rumah dan sebagainya. Kenapa tiba-tiba nak sebut pasal harta? Tak halal ke kerja saya dan sebagainya? Okey, bukan kata tak halal. Harta yang saya nak sebut dekat sini adalah harta yang suci. Contohnya kita bekerja, kita dapat pulangan dengan tenaga yang kita berikan di tempat kerja, kita dapat pulangan. Bila kita dapat pulangan, kita beli itu dan ini. Okey, itu adalah satu perkara yang baik. Tetapi bila kita meninggal dunia, harta ini kita akan tinggalkan. Ya, harta ini kita akan tinggalkan. Sama juga macam orang lain. Orang lain meninggal dunia akan tinggalkan. Sama je semua. Tak ada seorang pun bawa masuk kereta, masuk kubur. Ya. Secara kasarnya tak ada orang pun bawa harta sekaligus ke bumi. Tak ada. Masa tu dah tak fikir dah harta dunia. Ya. Yang ada masa tu anak-anak lah sebagai saham akhirat. Tetapi bila kita sebut harta, senario yang berlaku hari ini, ya banyak kes sebenarnya yang saya uruskan berkenaan dengan harta. Baik harta pusaka, harta yang difaraidkan, harta sepencarian, ya, harta si mati lah, ya, yang diuruskan secara tidak baik. Contohnya, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan jangan kamu makan harta-harta secara batil. Harta-harta mereka di antara mereka secara batil. Batil ni secara macam mana? Secara jalan yang tidak baik lah. Secara jalan yang tidak memenuhi hukum syarak itu. Contohnya, apa yang berlaku, kes yang biasa saya bawa yang pertama, kalau kita saudara hakim ada tabung haji. Ada tabung haji, akaun tabung haji. Ada kan? Biasa akaun tabung haji tu kita akan letak penama. Betul? Kita akan letak penama. Okey. Bila tuan punya akaun ni meninggal dunia, penama yang mengambil alih duit-duit yang ada dalam tu. Contohnya lah saudara hakim tinggalkan dalam tu 1 juta. Okey. Dalam tabung haji ada 1 juta, amin kan? Bahkan mungkin lebih kot. Okey. Ada 1 juta dan ada penama. Meninggal dunia, penama yang ambil dalam penama ni tugasnya adalah mentadbir harta tersebut. Memiliki. Sebab itu adanya penama. Kenapa diletakkan penama? Bagi memudahkan kematian kita. Agar harta tu, duit-duit tu tidak harta yang tidak dituntut akan datang. Okey, bila ada penama ni, apa yang berlaku hari ini, penama merasakan milik. Mereka adalah pemilik kepada wang-wang yang ditinggalkan oleh si mati. Sedangkan mereka hanya mentadbir. Saya baru sahaja menguruskan satu kes, ya, berkaitan dengan harta ni lah yang ditinggalkan oleh suami. Tiba-tiba si ibu ni diletakkan, ya, suami letaklah isteri ni sebagai penama, kan, nak sekiatnya letak isteri sebagai penama. Tetapi apa yang berlaku, isteri merasakan duit itu semua duit isteri. Isteri ambil duit tu duit saya. Sedangkan bila kita kata pentadbir, penama hanya pentadbir untuk menguruskan wang-wang tersebut difaraidkan.
Tetapi ia jadi, tu saya punya. Itu harus jelas. Kadang-kadang bila kita dah ambil duit tu buat makan, apa yang jadi status duit tu? Itu ada hak orang lain, kan? Kalau orang lain tak halalkan duit tu, macam mana? Kita dah beli harta itu dan sebagainya. Percayalah, dalam keadaan itu kita menafikan hak-hak orang, kita pun tak akan tenang. Sebab kita rasa kita diselubungi dengan keadaan yang nanti kalau duit ni dia tuntut macam mana, nanti kalau dia, kita hari-hari akan diselubungi dengan perasaan itu. Ya, begitu juga kes bila mana si mati meninggal dunia, adik-beradik si mati memang mereka akan dapat bahagian faraid mereka. Ya, ni bagi kes yang si mati tiada anak lelaki. Maka adik-beradiknya berhak untuk mendapat bahagian faraid. Tapi apa yang berlaku bila masing-masing dah dapat bahagian faraid, mereka lupa bahawa anak-anak si mati, anak-anak perempuan si mati adalah tanggungjawab mereka. Sebab itu Islam mengaturkan bahawa bila berlakunya kematian, ya, tak ada anak lelaki, perkara itu faraid itu dibenarkan kepada adik-beradik si mati, maka tanggungjawab adik-beradik lelaki si mati untuk menanggung anak-anak ini. Bukannya ambil duit tu kayakan diri. Hal ini kita kena titik beratkan. Sebab inilah senario yang berlaku hari ini. Ya, mungkin kalau kita dengar, kita rasa sampai hati kan, adik-beradik pun nak bergaduh macam ni. Tetapi bila tiba dalam keadaan kita akan datang, kita tak tahu macam mana. Ya, duit, siapa tak nak duit kan? Siapa tak nak duit? Kalau saya pun orang nak bagi saya duit, saya nak. Orang nak bagi saya kereta, saya nak. Orang nak bagi saya rumah, saya nak. Siapa tak nak harta? Tetapi harta yang bagaimana? Harta yang suci kalau boleh kita nak. Sebab tu wang-wang ini kita lihat, kalau kita dapat, banyak yang berlaku bergaduh adik-beradik sebab kematian ayah, dan akhirnya tak dapat penyelesaian. Ayah dah berpindah alam ni, tetapi harta dunia belum selesai. Sebab apa bergaduh adik-beradik? Jadi bab harta ni tolonglah. Kalau boleh kita selesaikan cara baik, Ingat, harta yang kita dapat tu harta free. Harta free, usaha orang lain, harta free. Jadi kenapa kita nak berebut sesuatu perkara yang kita nak menuntut sesuatu yang free, sedangkan kita tidak berusaha pun ke atas harta itu. Jadi itulah yang perlu kita ambil kira dari segi halal. Ya, jiwa kita tak akan tenang kalau kita mengambil hak orang lain. Kita tak akan tenang. Ya, sejauh mana kita melangkah, sejauh mana kita terbang, kalau dalam keadaan kita terbang itu ada hati-hati yang terluka, ada hak-hak yang tidak dipenuhi, jiwa kita tak akan tenang. Ya. Okey, baik. Itu berkenaan dengan harta. Yang ketiga adalah berkenaan dengan perkahwinan. Inilah saya nak sentuh. Berkenaan dengan perkahwinan, ya. Bila halal jiwa tenang. Betul. Bila kita berkahwin, bermaksud kita bersedia untuk melalui satu fasa yang baru dalam kehidupan kita. Sebelum ni bujang, semuanya kita fikir diri kita sahaja. Tapi bila dah berkahwin, kita akan fikir tanggungan kita bagi lelaki. Bagi perempuan, bila dah jadi isteri, kena fikir suami, anak-anak macam mana. Kena fikir, semua kena fikir. Ya. Dalam perkahwinan, kenapa Allah membenarkan satu perkahwinan, kan? Kalau saya berada dalam bidang ini, ya, pada mulanya saya memang menguruskan perceraian orang. Hal-hal perceraian saya memang menguruskan. Cumanya bila berlaku keadaan-keadaan dalam rumah tangga ni, saya jadi tertanya. Pada mulanya lah saya tertanya, kenapa satu perkahwinan itu adalah satu ikatan yang suci, kan? Ya Allah yang Nabi anjurkan kepada umatnya, kan? Satu ikatan yang suci. Tapi kenapa bila yang datang mereka menunjukkan bahawa ikatan ini memberi mereka satu rasa terseksa, satu keadaan yang sangat, kalau tahu macam ni saya tak kahwin. Itu ayat yang selalu saya dengar. Ya, kenapa? Kerana dalam perkahwinan itu sendiri, ya, kita lihat sebelum perkahwinan. Sebelum perkahwinan, apa kita punya jalan untuk menuju perkahwinan tu? Apa yang kita buat dalam menuju perkahwinan tu? Ya, kalau dari awal kita start dengan perkara yang tidak baik, penghujungnya juga
akan berlaku perkara yang tidak baik. Kalau dari awal kita memang dah berpegang-pegang tangan, kalau dari awal memang dah dating berdua-duaan dan sebagainya, kan? Dari awal memang perkara yang kita buat tu adalah perkara yang tidak diredai, maka bila sampai dalam alam perkahwinan, kita pun tak akan menjadi tenang. Sebab perkara yang kita bawa sebelum kita berumah tangga. Kita bawa dalam rumah tangga, kita drag masuk, bila masuk tu ikatan yang suci, tapi kita bawa sekalian dulu. Maka bila berlaku keadaan ini, apa yang perlu kita buat adalah kita perlulah beristighfar, kita minta ampun pada Allah tentang apa yang kita dah buat sebelum ni. Minta Allah kurniakan satu rumah tangga yang baik kepada kita. Ya, kenapa Allah halalkan perkahwinan? Juga untuk zuriat. Okay, saya nak bercerita sikitlah tentang apa yang berlaku bila mana perkahwinan ini tidak dilakukanlah, maksudnya dia dapat anak tanpa ikatan perkahwinan. Ini kerana bila adanya anak tanpa perkahwinan, yang pertama saya boleh katakan bahawa bila berlaku perceraian, okey, yang pertama anak tu memang dah tak boleh nak dinasabkan kepada ayah kandungnya. Okey, melainkan dengan syarat yang tertentulah 6 bulan qamariah dan sebagainya. Tetapi bila dah lepas, memang dah tak boleh nak nasabkan. Okey. Jadi wali pun tak boleh. Kalau anak perempuan jadi wali pun dah tak boleh. Hak jagaan anak dapat pada siapa? Ibu. Sebab anak ini dinasabkan pada ibu. Okey. Dari segi nafkah anak siapa yang wajib tanggung? Kita duk minta ayah dia duit. Okey? Minta ayah dia. Tetapi itu ayah biologinya, tapi bukan berbin atau berbintikan kepada budak itu, maka tanggungan anak itu adalah tanggungan ibu ataupun keluarga belah ibu. Okey. Kalau ibu ni tak bekerja macam mana? Sebab tu saya katakan anak ini, sebab tu bila ada ikatan yang halal, sebab dia akan menjadi dari segi nasab, dari segi kemudaratan selepas itu memang akan sangat-sangat hebat. Ya. Itu tak masuk lagi anak nak kahwin. Ya. Pernah satu kes saya pergi, pakcik dengan makcik ni umur 60 lebih, nak masuk 70 dah. Pergi mahkamah untuk pembubaran perkahwinan. Kerana apa? Kerana dia baru tahu bahawa walinya itu adalah ayah angkat, bukan ayah kandung. Walinya adalah yang 40 tahun dulu yang kahwinkan dia, baru tahu yang ayah tu adalah ayah angkat, bukan ayah kandung. Jadi macam mana dengan status anak kan dan sebagainya. Benda tu main peranan. Jadi dah umur 70 lebih, terpaksalah bubarkan perkahwinan dan nikah yang baru. Dan anak tu macam mana? Anak tetap boleh berbengkan. Cuma anak tu menjadi anak yang syubhah lah, tapi tetap boleh berbengkan dengan ayah tersebut. Cuma lihat dalam keadaan ini, kan? Betapa pentingnya sesuatu perhubungan yang halal. Kalau ambil anak angkat pun, anak dengan ayah tu tidak halal untuk bersentuhan, tidak halal untuk membuka aurat. Maka sebab itu kena declare. Kalau anak tu bukan anak kandung, declare awal-awal. Ya, jangan takut anak tu lari dan sebagainya. Memang akan ada risiko itu. Tapi kita kena pandai psikologi. Pandai macam mana kita nak terangkan. Nah, itu umur 60 lebih dah tu. Makcik tu sampai nak bagi keterangan dah terketar-ketar. Tapi sebabkan hubungan antara dia dengan ayahnya dulu bukanlah hubungan kandung, maka terpaksa. Itu dah asyik ada kesedaran. Kalau tak sampai ke sudah, kita tak tahu apa cerita. Okey, yang kedua, berlaku juga bila suami meninggalkan isteri begitu sahaja, ya, terkejut juga saya bila datang-datang tengok isteri mengandung. Status suami dah tak ada, tiba-tiba isteri mengandung. Jadi kita nak salahkan dalam keadaan itu, kita tak boleh nak menunding jari. Sebab tu saya melihat perkara itu, ya Allah, kenapa Allah meletakkan perkataan halal itu akan mempengaruhi dunia dan akhirat kita, mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi ketenangan hidup kita. Sebab perkara-perkara inilah yang kita lihat, kita rasa senario ini adalah mungkin tak berlaku depan kita, tapi kita rasa macam drama semata-mata. Tapi hakikatnya inilah yang berlaku, realiti yang berlaku hari ini. Maka
lihatlah para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok betapa pentingnya halal itu bukanlah satu perkara yang kita hanya sebut je halal, saya akan menghalalkan awak dan sebagainya. Tetapi halal itu impaknya sangat besar dalam kehidupan kita. Bahkan sampai kita mati pun, kehidupan lepas kematian pun, perkara halal haram ini, kalau kita tahu dalam keadaan tu yang kita buat itu adalah halal ataupun haram, maka perkara itu juga akan disoali akhirat kelak. Apa yang kita nak jawab kalau kita tahu benda yang kita buat tu memang haram? Memang wallahu alam lah macam mana kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sendiri pun insya-Allah lah pesanan juga pada diri saya untuk melihat perkara ini adalah satu perkara yang sangat hebat. Perkara halal, jiwa tenang. Sebab tu hati halal haram berkait rapat ya. Jadi jangan abaikan perkara ini, jangan memandang enteng, jangan melihat perkara ini remeh, kerana ia akan memberi impak kepada diri kita, keturunan kita, agama kita, bahkan kehidupan kita selepas berlaku kematian. Wallahu alam, saya serahkan balik kepada moderator. So Ustazah Arin dah bagi bertiga, iaitu halal haram daripada segi pemakanan, harta dan perkahwinan. Dan ni alhamdulillah bab makanan ni kita tak kalut sangat. Pasal kita duduk Malaysia, negara Islam. So nak cari makanan apa semua, kita yakin dengan dengan kemaslahatan. Kita yakin dengan mana mai sumber tu. Kita tahu orang Islam kita potong elok lah, sebelah elok. Lepas tu bab harta ni memang Akif pun pernah deal dengan harta, bukan Akif pernah deal lah, harta Akif sebagai anak yatim kan. Kadang-kadang anak yatim punya harta ni kita kena jaga betul-betul, risau. Lepas tu yang ketiga adalah daripada perkahwinan. So daripada awal kita kena jaga. Tapi Zazah lah ni mereka ada loophole. Mereka tak pergi keluar dua, mereka bawa adik. Mereka bawa adik. Oh dia cakap dah ada ketiga, tak ada dah setan. Pemikiran dia amat hebat lah ni. Cik Adli Hakim ada soalan lah. Boleh type je tu dia di kita punya Zoom. InsyaAllah kita akan jawab lah. So apa yang kita dapat tu kita kena jaga. Memang daripada segi perkahwinan ni, bila kita tengok nanti kalau kita tak sah, bukan tak sah, perkahwinan dah sah walaupun dah sah. Contohlah kahwin kat Thailand, nak dapat sijil anak tu, yang tu susah nanti. Nak hantar anak pergi sekolah, nak kena ada sijil apa semua, sijil lahir apa semua. So memang boleh nak kahwin secara sah di Thailand, tapi siapa-siapa yang nak buat tu buatlah di Malaysia, bagi mudah dapat sijil-sijil apa-apa semua. So Ustazah ni ada satu soalan daripada sahabat kita Adli Hakim juga, alhamdulillah. Dia kata di sini doa duha tu ada ayat macam ni, jika haram sucikanlah. Apa yang dimaksudkan dengan ayat tu Ustazah? Macam mana nak Ustazah ada jawapan tak untuk soalan yang amat hebat ni? Jika jauh dekatkanlah kan. Jika haram sucikanlah ini, apa yang di dalam pengetahuan saya adalah sesuatu yang kita minta pada Allah, kita nak sesuatu benda tu. Tetapi sekiranya keadaan tu adalah keadaan yang haram, maka Allah sucikan. Bukan kita yang sucikan perkara yang haram itu. Bahkan kita minta Allah yang sucikan benda yang haram itu. Kita tak boleh nak mensucikan sesuatu yang haram dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, contohnya kita minta, ya Allah, kita minta satu rezeki, kita nak kereta, contoh kita nak kereta, tapi kita nak beli kereta tu, kita nak buat pinjaman tak boleh. Takkanlah kita nak curi, kan. Jadi kita minta pada Allah, ya Allah, kita tak nak buat yang tu, jadi kita minta, ya Allah, jika haram sucikanlah, carilah jalan yang menyucikan untuk kita dapatkan kereta itu. Itulah yang di dalam fahaman saya begitu. Wallahu a'lam.
Okay, tadi Kimil. So kepada siapa yang share, boleh tengok balik recording kita. Kita save recording dekat dalam Facebook kita. So terima kasih Ustazah. Sebelum Akin nak tutup, Akin nak minta Ustazah baca doa dululah, doa penutup lah. Boleh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Sesungguhnya Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Tiada Tuhan melainkan Engkau dan Nabi Muhammad pesuruh Engkau, Ya Allah. Wahai Allah, Engkau berikanlah ketenangan jiwa kepada kami. Engkau berikanlah ketenangan hati kepada kami. Engkau kuatkanlah kami dalam menghadapi dugaan dan cabaran dalam kehidupan ini, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami ketenangan jiwa yang berpanjangan. Kurniakanlah kami ketenangan jiwa yang mampu memberikan kami senyuman, yang mampu memberikan kami ketenangan, yang mampu memberikan kami manfaat dan memanfaati orang lain, Ya Allah. Wahai Allah yang Maha mendengar lagi Maha bijaksana, Engkau yang mengetahui apa yang ada di dalam isi hati kami. Engkau yang mengetahui apa yang terdetik pada hati kami. Dan Engkau yang mengetahui apa yang kami bicarakan di dalam hati ini, Ya Allah. Sesungguhnya Engkau tidak pernah satu pun lalai, Ya Allah. Engkau tidak pernah tidak mengetahui apa yang kami tidak ketahui, Ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang mengetahui segalanya. Maka, Ya Allah, Engkau kurniakanlah kepada kami, Ya Allah. Kau kurniakanlah kepada kami ketenangan. Kau kurniakanlah kepada anak isteri kami, kepada suami kami, kepada keturunan kami, kepada ibu bapa kami. Kurniakanlah juga mereka ketenangan jiwa, Ya Allah. Jauhilah kami daripada hasad dengki manusia, Ya Allah. Jauhilah kami daripada memiliki perasaan hasad terhadap orang lain, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perjumpaan kami pada petang ini perjumpaan yang barakah, perjumpaan yang memberi kami manfaat, Ya Allah. Allahu ya Hayyu ya Qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Okay, baik. So kepada yang di luar sana, insyaAllah minggu depan pun 17 Februari kita still ada kuliah awal. InsyaAllah nanti kita boleh jemput lagi sekali Ustazah Adenin untuk jadi penceramah kita, insyaAllah. Banyak penceramah kita yang kita ambil da'i, PU semua, right? Sekarang pun duk COVID, duk makin naik ni, kita still kena stay safe, duduk dekat depan komputer. Kalau tak dulu buat sebelah-sebelah, kita boleh bincang, buat macam perdebatan ke apa. Tak, sekarang kita buat stay safe. Saya nak raya dah dekat, bagi turun balik. Mula ya. Okay, baik. So saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Minggu depan main lagi dengar kuliah kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Zah. Baik, masih Zah. Masih hakim kedua.
Okay. Terima kasih.